Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya ingin untuk sama membahaskan usulan dibawa oleh Perdana Menteri bahawa percadangan tadi ini melibatkan sebenarnya tindakan kita semua sebagai rakyat dan juga masyarakat antarabangsa. Di antaranya ke-12 meminta masyarakat antarabangsa supaya terus mengulurkan. Saya rasa ini yang telah dibuat oleh masyarakat antarabangsa baru-baru ini apabila mereka mengumpulkan sumbangan dan juga sukarelawan untuk menyertai suatu flotila, suatu kelompok beberapa buah kapal ke Gaza. Dan di antara yang banyak mengepalai ataupun yang menggerakkan gerakan ini ialah ahli-ahli parlimen Eropah, European Parliament. Dan kelihatannya sebelum ini ada beberapa orang ahli parlimen daripada Britain yang mengepalai misi bantuan antarabangsa melalui darat, dengan beberapa ratus buah kenderaan untuk menghantar bantuan ke Gaza. Namun seperti yang kita sedia maklum, sempadan Mesir di lintasan Rafah ditutup sehingga menghalang sebahagian besar daripada rombongan untuk masuk. Jadi dalam konteks ini, dalam kita berbahas ini, saya nak mencadangkan kita sebagai ahli parlimen Malaysia juga mengambil inisiatif untuk bergerak sebagai satu kumpulan bipartisan untuk menyusun suatu misi yang boleh kita sekalikan dengan rakan-rakan kita, negara-negara yang lain yang berminat untuk menyusul tindakan telah dibuat oleh Freedom Flotilla. Mungkin bukan dengan cara laut, mungkin cara lain, tetapi kita sebagai ahli parlimen, kerana kesan apabila lawmakers ini digabungkan seperti yang dibuat oleh ahli parlimen Eropah itu memberikan atau membuka mata dunia. Dan kita tidaklah mengharapkan pula satu peristiwa tembak-menembak yang menyebabkan kematian, tetapi dengan kehadiran kita secara berkelompok itu akan menambahkan lagi tekanan terhadap Israel dan juga terhadap negara-negara yang menyokongnya untuk menilai sokongan antarabangsa. Dengan cara ini bukan sahaja bantuan itu dapat masuk, tetapi masa depan pada Gaza itu dapat dijamin keselamatan mereka. Selain daripada itu, kita di Malaysia pada beberapa hari selepas peristiwa yang berlaku telah kelihatannya bersatu, bergabung dalam berbagai-bagai bentuk himpunan, demonstrasi untuk menyatakan kemarahan kita kepada Zionis Israel dan juga negara Amerika Syarikat. Kita rasa kalau suara rakyat Malaysia ini digabungkan dan tidak dilihat berpecah, ada yang di Masjid Negara, ada yang di Masjid Tabung Haji, ada yang di Masjid Kampung Baru, ada yang pula mengatakan tempat yang lain. Ianya bukan tidak baik dari segi nak melihatkan banyaknya tempat kita mengadakan himpunan ini, bagus juga, tetapi apalah salah kalau kita untuk isu ini kita menepikan sebarang bentuk pemikiran yang berbeza untuk menyatakan sokongan kita terhadap rakyat Palestin. Apapun kita berbangga kerana pada hari Jumaat yang lepas himpunan yang besar yang dihadirkan di Kuala Lumpur ini berjalan dengan baik. Saya nak menekankan ini kerana kita kena ambil perhatian. Apabila himpunan ini dibuat secara aman, tidak ada gangguan daripada mana-mana pihak, suatu perarakan sejauh 4 km boleh berjalan dengan aman. Yang terganggu mungkin trafik saja, tetapi alhamdulillah dengan sokongan daripada pihak kuasa polis, trafik pun berjalan lancar, himpunan itu pun berjalan lancar. Tak ada gas-gas pemeri mata, tak ada tembakan air kimia. Artinya kalau tak ada campur tangan setengah pihak, himpunan kita tetap akan berjalan dengan aman. Dan janganlah pula diperkecilkan himpunan ini asyik demo saja. Demo dan tuntutan inilah antaranya mengapa saya yakin mengapa kita memutuskan untuk mengadakan sidang ataupun usul khas yang dibawa pada sidang pada hari ini. Jadi Datuk Yang Ketua, saya sekali lagi merumuskan bahawa kita sebagai ahli parlimen, tadi itu baguslah ahli parlimen daripada Parit bersedia untuk turun sama, dan saya yakin kalau kita atur bukan hanya
daripada parit kinabatangan pun mungkin boleh memisahkan diri beberapa ketika dengan keluarga untuk sama-sama mencatat suatu usaha baru ke arah membantu rakan-rakan kita di Palestin. Tuan Tua, terima kasih. Minta panjang. Terima kasih Tuan Ketua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama menyokong usul mengutuk kekejaman Israel terhadap umat Islam di Palestin. Kita semua tahu sejak daripada 1948 lagi bagaimana keganasan yang telah dilakukan terhadap umat Islam di Palestin yang sekarang sudah makan masa lebih daripada 60 tahun. Bagaimana ribuan nyawa telah terkorban termasuk wanita dan kanak-kanak. Dan perkara ini kita semua tahu telah didalangi oleh Yahudi, Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi saya mengambil kesempatan ini juga untuk sama-sama kita mengutuk dan mengharapkan kerajaan Malaysia memainkan peranan yang serius untuk mendesak PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu mengambil tindakan tegas terhadap kezaliman kerajaan Israel ini. Apa yang saya nak sentuh juga dalam perbahasan ini iaitu supaya kerajaan Malaysia sekiranya betul-betul ikhlas untuk sama-sama kita mengecam keganasan Israel ini, hendaklah memutuskan apa saja bentuk perjanjian ataupun perdagangan secara sulit dengan kerajaan Israel, sama ada ataupun perdagangan rahsia yang telah bagaimana yang telah disebut oleh ahli parlimen pokok sengal tadi. Dan kita mahu supaya kita kerajaan Malaysia juga supaya sama-sama kita membuang sifat Yahudi yang ada dalam diri kerajaan hari ini. Saya minta maaf sebab kalau kita mengutuk kezaliman terhadap Israel bagaimana membunuh umat Islam di Palestin, apa jadi di negara kita bagaimana 14 orang rakyat negara kita dibunuh di Mamali? Apa salah mereka? Dan bagaimana kita mengutuk bagaimana pengiktirafan tidak diberi kepada kerajaan Hamas walaupun Hamas menang dalam pilihan raya? Apakah kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf bagaimana rakyat Kelantan yang memilih kerajaan PAS memilih negeri Kelantan tapi dinafikan hak royalti? Ini juga sikap Yahudi yang harus dibenteras. Terima kasih Tuan Panjang. Tuan Ketua, persediaan Tuan Panjang memohon dan meminta Perdana Menteri melantik wakil daripada Hamas di Malaysia ini. Satu perkara yang kita boleh lakukan segera dan bukan daripada Fatah. Dengan pandangan daripada Konselor, sekali betul kita benar-benar ingin memperjuangkan hak rakyat Palestin, seharusnya kerajaan Malaysia mengiktiraf wakil daripada Hamas bukan daripada Fatah. Dan inilah yang seharusnya yang kita lakukan. Jadi saya mengambil kesempatan ini meminta supaya kerajaan Malaysia benar-benar serius, bukan sahaja dari segi gimmick politik untuk mendapat simpati ataupun sokongan rakyat dalam isu yang terkini yang ada di depan kita, tapi kita mengharapkan ketegasan perlu ada dalam setiap pemimpin negara kita ini, benar-benar membuktikan bagaimana kita nak menyelamatkan umat Palestin, kita nak menyelamatkan negara yang menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Saya pun nak, kalau boleh nak celah sikit, nak beritahu peranan kerajaan Malaysia apabila Mesir menutup pintu Rafah. Peranan kerajaan Malaysia apabila Mesir melepaskan gas ke dalam terowong-terowong yang membunuh rakyat Palestin yang cuba nak membawa bekalan masuk, ya. Dan usaha mereka yang kita sebenarnya sebagai kerajaan yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Mesir dan mereka ada kedutaan di sini. Apakah yang telah kita lakukan apabila tindakan-tindakan ini dilakukan oleh kerajaan Mesir, ya? Ini menimbulkan persoalan sejauh mana keikhlasan dan seriusnya kita, ya, berhubung dengan isu Palestin. Saya nak ungkitkan balik, ya, apabila rombongan daripada Padang Trak bawa bekalan nak masuk melalui Mesir, ya, melalui pintu Rafah, mereka langsung tidak mendapat apa-apa bantuan daripada kedutaan Malaysia. Begitu juga kita diberitahu bahawa rombongan yang sama yang pergi dalam flotila ini bila sampai di Istanbul langsung tidak dihiraukan, ya. Lalu dasar kita untuk membantu Palestin dan tuntutan mereka untuk mendapat keadilan, ya. Jangan kita sekadar nak kecam kezaliman terhadap flotila ini, ya. Sekatan itu
Dan sekatan yang dilakukan oleh kerajaan Mesir itu sendiri mesti juga ditegur oleh kerajaan Malaysia. Ya, apa pandangan Dr. Panjang? Ya, masa yang mana dia? Saya bersetuju dengan pandangan Kuala Selangor dan juga daripada Shah Alam, dan saya meminta supaya ucapan daripada kedua-dua ahli parlimen tadi masuk dalam ucapan saya. Sekian, saya menyokong. Ya,